Selamat datang, salam sejahtera. Ini satu lagi case berkaitan dengan SPRM yang mana juga menangkap 3 termasuk penguatkuasa direman kerana kes rasuah berkaitan pasport terbang. Sejak akhir-akhir ini, saudara-saudara, begitu banyak tangkapan, siasatan, kertas siasatan, bahkan pendedahan berkaitan dengan salah guna kuasa, penyalahgunaan kuasa, rasuah di dalam kalangan orang-orang yang sanggup melakukan rasuah ini. Ini semua gara-gara aktifnya SPRM membuat reman dan tangkapan. Adakah ini ada kaitan dengan begitu kuatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu memerangi rasuah? Saya secara pribadi saya fikir ini ada kaitan. Kerana siapa orang di atas menentukan bagaimana kerja orang di bawah. Apabila Anwar Ibrahim kata dia telah pun melaungkan perang rasuah habis-habisan, saya fikir inilah hasilnya. Saudara, seorang anggota penguatkuasa sebuah jabatan dan 2 individu awam ditahan reman mulai hari ini hingga 17 Januari ini bagi membantu siasatan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah secara dalam talian dalam kes berkait kegiatan pasport terbang. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Tuan Romi Ahmad Zaidi di Mahkamah Magistrate Sibu, Sarawak selepas menerima permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi tadi. Menurut sumber, ketiga-tiga suspek lelaki berusia 30 hingga 40 tahun ini dipercayai ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Cawangan Sibu petang kemarin. Difahamkan, anggota penguatkuasa berusia 30-an itu ditahan kira-kira jam 5.30 petang, manakala 2 orang awam terbabit pula 2 jam sebelum itu. Katanya, anggota penguatkuasa itu disyaki meminta dan menerima wang suapan secara dalam talian daripada seorang individu awam dikatakan bertindak sebagai orang tengah menguruskan kegiatan pasport terbang di sekitar daerah Sibu. Anggota itu dipercayai menerima suapan menerusi pindaan wang akaun bank milik adiknya. Sementara itu, pengarah SPRM Sarawak, Muhammad Zaki Hassan ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenan dan kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Saudara-saudara, memang terlalu banyak sekarang ini berlaku macam-macam penerimaan rasuah dan juga pemberian rasuah yang mengaitkan dengan kes-kes yang mau cepat duit lah kali kan. Tak tahulah mereka perlu duit ke atau apa, tetapi ini budaya yang perlu kita hentikan. Apa pendapat kamu semua? Kamu boleh tinggalkan komen kamu dalam ruangan komen. Apa pendapat kamu? Mengapa terlalu banyak rasuah berlaku dalam negara kita? Ada orang kata kerana terlalu kecil gaji. Ada orang kata kerana ada penawaran. Siapakah penawarannya? Ialah kerana ada orang yang berani memberi, manakala orang yang diberi pula itu sanggup pula menerima. Mungkin kerana desakan hidup. Selain itu, ada juga orang kata kurangnya ajaran agama. Mungkin jugalah kan kurangnya ajaran agama. Namun yang menariknya, ada juga orang yang begitu beragama tetapi sanggup menerima wang rasuah ini. Dan apa pula pendapat kamu? Mengapa mereka sanggup menerima wang tersebut? Ada yang kata terlalu tamak wang kerana bukan orang miskin, bukan orang tak berduit saja yang terima rasuah. Orang yang sudah kaya raya, berjuta-juta harta, kaya raya, bahkan ada menteri, ada bukan menteri, ada datuk, ada pengarah. Kan itu kaya-kaya raya, tapi terima uang rasuah juga. Kenapa agak-agaknya? Ada tulis itu kerana ketamakan. Anda tolong bantu saya komen dalam ruangan komen untuk memberitahu apa pendapat kamu semua. Yang lebih menarik lagi, para penerima rasuah ini juga semakin bijak. Dalam kes yang kita baru baca sebentar tadi, anggota itu dipercayai menerima wang suapan menerusi pindaan wang akaun bank milik adiknya. Dia fikir masukkan duit melalui akaun adik tidak boleh dikesan supaya mengelirukan pihak-pihak tertentu dan tidak akan dapat disyaki, maka gunalah cara yang lain. Tapi itulah orang kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dan ingat,
Yang jahat akhirnya juga ketahuan, yang baik pun akhirnya juga akan ketahuan. Terima kasih karena menonton channel ini. Ikuti terus ulasan selepas ini juga tentang tangkapan SPRM. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di tengah-tengah kemelut politik yang berlaku di Sabah, di dalam kemelut perebutan kuasa dan tumbang-menumbang berlaku di Sabah, ini ada satu kejutan berlaku di kawasan Semporna, di mana kawasan ini dikuasai oleh Safi Afdal, kerusi parlimen yang diduduki oleh Safi Afdal. Apa yang berlaku pasti mengejutkan Anda semua. Saya tidak mempunyai apa-apa spekulasi berkaitan dengan isu dan kes ini, namun ianya berlaku di kawasan Safi Afdal yang amat mengejutkan kita semua. Hari ini, SPRM menahan 6 individu termasuk 5 pejabat awam di Semporna. Wow, ini cerita menarik. Sebelum kita teruskan, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya, dan percuma tekan butang subscribe. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan isu ini, apa pendapat kamu dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini? Sebagai Perdana Menteri, begitu banyak sekali pendedahan-pendedahan, kes-kes yang sedang dibuat tangkapan dan penahanan. Selepas ini saya akan buat satu lagi konten dan ikuti terus dalam channel saya. Ada lagi yang ditahan oleh SPRM. Kali ini bukan di Semporna, bukan di Sabah, tetapi satu tempat di semenanjung Malaysia yang amat sinonim dengan orang-orang tertentu. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku sebenarnya di Semporna ialah SPRM menahan 6 individu termasuk 5 pejabat awam yang bertugas di sebuah jabatan di sini, ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM malam tadi. Namun saudara, kita tidak mempunyai maklumat lengkap di mana jabatan ini, tetapi yang menariknya ia berlaku di Semporna dan harap-harapnya janganlah berlaku di tempat-tempat yang selalu kita fikirkan. Menurut sumber, suspek termasuk seorang lelaki yang disaki sebagai orang tengah ditahan kerana dipercayai meminta wang rasuah kira-kira RM20,000 daripada seorang individu. Sogokan supaya tidak mengambil tindakan ke atas anaknya yang disyaki melakukan kesalahan menyimpan kira-kira 100 kotak minyak masak bersubsidi di Saki untuk diseludup ke negara luar. Saudara, rupa-rupanya kes ini berlaku akibat daripada penyeludupan minyak masak bersubsidi sebanyak 100 kotak. Rupa-rupanya inilah yang menyebabkan banyak bekalan minyak masak tidak cukup kepada kita. Ada orang yang menyeludup minyak yang murah daripada kita ini diseludup ke negara luar, apalagi kalau bukan antara Indonesia ataupun Filipina. Namun yang menariknya ialah yang ditahan ini ialah yang menerima sogokan. Apa kata kalau kita cadangkan bermula daripada sekarang, yang memberi sogokan itu pun ditahan dan direman, bahkan itulah orang yang harus dihukum pertama dahulu. Kerana tidak mungkin akan wujud permintaan kalau tiada penawaran. Yang menawarkannya itu ialah bapa kepada seorang lelaki yang disyaki memberikan wang sogokan ini. Suspek seorang lelaki disaki orang tengah, bukan bapa, dia adalah orang tengah. Betul lah, yang memberikan ini ialah seorang bapa supaya tidak mengambil tindakan ke atas anaknya yang disyaki melakukan kesalahan menyimpan kira-kira 100 kotak minyak masak bersubsidi yang disyaki untuk diseludup ke luar negara. Jadi saya cadangkan yang menerima pun disogok pula, dihukum, yang memberi lagi lah perlu dihukum. Sumber kita memberitahu suspek berusia antara 29 hingga 50 tahun. Mereka ditahan oleh pegawai SPRM selepas menerima sebahagian daripada wang rasuah itu, yaitu sebanyak kira-kira 5,000 daripada orang awam berkenan. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk S. Karuniati, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu dan berkata, kes berkenaan akan disiasat bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009.
Tambahnya, semua suspek akan dibawa ke Mahkamah Session Tawau di sini untuk proses permohonan reman pada hari bagi tujuan siasatan lanjut. Itulah dia saudara-saudara sekalian, kes-kes rasuah yang makin hangat, makin banyak tangkapan dan makin banyak yang dilaporkan. Kita bersyukur kerana kita mempunyai sistem perundangan yang masih kuat. Ikuti terus laporan selepas ini.